mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Abdul bin Said, pengungsi surau, merangkap pengungsi majlis pada malam ini. Yang jarang saya buatlah di kali tamu. Yang usaha Al-Fadil Ustaz Haji Nur Azami bin Alias, penceramah undangan kita pada malam ini. Semua ahli datang kuasa surau Ihsaniyah, tuan-tuan haji, puan hajah, ibu bapa, para jemaah dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini tuan-tuan perempuan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah, kesihatan dan kelapangan masa dapat hadir dan telah terpilih Allah SWT untuk dapat hadir pada majlis ilmu pada malam ini, iaitu bagi sambutan Isra Mi'raj peringkat surau Ihsaniyah bagi tahun 1433 Hijrah. Saya terlebih dahulu mengenalkan dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana surau Ihsaniyah dapat mengadakan sambutan Isra Mi'raj untuk sekian kalinya pada setiap tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada penceramah undangan kita pada malam ini, Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Nur Azami bin Alias, di atas persediaan menerima jemputan surau Ihsaniyah dan seterusnya menyampaikan ceramah Isra Mi'raj pada malam ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah surau Ihsaniyah yang dapat hadir pada malam ini, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada semua jemaah surau Ihsaniyah yang telah bekerjasama bagi membuat persiapan untuk mengadakan majlis pada malam ini, semada melalui tenaga ataupun wang ringgit. Hanya Allah SWT sajalah yang akan memberi sebagai ganjaran, insyaAllah. Untuk gotong royong pada petang tadi, sebenarnya kita masih terikat dengan keadaan COVID kita yang masih lagi tinggi. Maka jantah puasa tidak menjemput secara terbuka untuk gotong royong. Jadi gotong royong pada petang tadi adalah kepada yang beberapa yang terpilih sahaja kita untuk membantu untuk mengadakan juadah pada malam ini, insyaAllah. Hadirin yang dikasihi sekalian, sambutan Isra Mi'raj setiap tahun pada 27 Rejab dan pada tahun ini jatuhnya pada 1 dan 3 2022 sebagai mengingati peristiwa penting penghijrahan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dan ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, dengan melalui peristiwa luar biasa dan beberapa keajaiban. Seterusnya bagi Rasul menerima wahyu dan perintah Allah SWT, yaitu penerimaan ibadah solat daripada 5 waktu dan akhirnya dikurangkan kepada 5 waktu sehingga lagi. Sebelum saya menjemput yang bagi Ustaz untuk menyampaikan ceramah, sedikit bilata Prof. Ustaz yang mungkin ada yang tak kenal beliau dan mungkin ramai yang dah kenal beliau. Ustaz Nur Azami berasal dari Negeri Sembilan, sekarang menetap di Kampung Sentosa Pabrik. Beliau sekarang tugas sebagai imam besar di Masjid Putrajaya sejak tahun 2018. Sebelum ini pernah tugas di Rembau sebagai pengkaji di Rembau ini daripada tahun 2006 hingga 2008, dan seterusnya pernah menjadi Jemaah Mufti Negeri Sembilan hingga 2018. Oleh itu saya tanpa membuang masa, saya menjemputlah Ustaz Haji Nur Azami bin Alias untuk menyampaikan ceramahnya, dan masa tidak ditetapkan, biasalah lebih kurang 1 jam Ustaz. Jadi jangan sebegitunya saya mempersilakan Ustaz. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا أنت وسبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم وتمم بالخير. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا والحقنا بالصالحين واجعلنا من أحبابك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan saya hargai sahabat saya Tuan Haji Abdul Razak bin Sain selaku pengurusi Sarawak Ihsaniyah merangkap pimpinan majlis pada malam ini, dan yang saya hormati barisan jawatan kuasa surau yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai surau, para guru serta pendidik yang berjasa dan dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para tetamu Allah, duyufur rahman, rahimahumullah. Alhamdulillah, merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang ketiga di bulan Sya'ban dipertemukan kita di surau yang bertuah ini dan indah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam perkongsian ilmu sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran sebagai barangkali persiapan akhir untuk kita menghadapi Ramadan pada tahun ini, agar kita benar-benar bersiap sedia dan bersiap siaga menempuh bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan itu agar kita dapat memanfaatkan dalam keadaan iman dan wahtisaban. Kerana Nabi pesankan, man qama Ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan, menegakkan, mengimarahkan sebulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, buat kesekian kalinya saya sampai di surau ini. Namun kali ini saya sejujurnya terperanjat dengan surau ini. Cantik dulu sebenarnya. Alhamdulillah, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang nak diteruskan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Melainkan kalau kita tak sampai ke surau ini, memang masalah kita lah. Betul nanti Allah. Bukan masalah panik ke, nak katakan tak wangi kipin di kanan lah, dengan ekornya tuan ya. Ini bukan cara-cara murah, boleh pasang ekor banyak ni tuan. Sebab kita surau kita ni bukan macam masjid. Kalau hari Jumaat ada kutipan Jumaat, tapi surau ni dengan kerjasama yang baik, insya-Allah kita mampu mengimarahkannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diperingatkan oleh kekanda saya Tuan Haji Abdul Razak masa sejam je. Sedangkan cerita Isra' dan Mi'raj ni masa saya kocik-kocik lagi di surau Al-Baruq Tambu Haji Syarif mengajar Isra' Mi'raj ni. Buku saya tak ingat apa buku yang dia pegang, tapi gaya penyampaiannya ada kepondokan 4 hari, bermula hari Isnin sampai akhir pada hari Khamis. Betul ya? Yang ni tuan-tuan ni 1 jam kan?
Saya tak tahulah sampai Isra ke tidak gitu kan ya. Mi'raj yang cerita lah. Kan? Sebab ceritanya kalau nampak hari itu saya tengok tiap tahun tu sebenarnya. Almarhum Tuan Guru Haji Sharif ni tiap tahun dia akan buat macam tu. Hari Senayan yang pertama tu tuan-tuan dia akan menceritakan latar belakang sebab-sebab yang menjadi perancangan Allah berlaku Isra dan Mi'raj. Kemudian tu peristiwa Isra ni, kemudian tu Mi'raj, kemudian tu ialah iktibar. Tapi kita pada malam ni tuan-tuan singkap daun di buah dah. Tahu ini iktibar dah. Namun tuan-tuan dan puan nanti ya Allah, sebab kita boleh lama Gobau ni dia stamina pukul dia sampai pukul 9 kan? Tambah pula kadang-kadang dah terbau pula bau kali kambing lagi kepek. Bukan agak-agak lah tuan ya. Orang Adam kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seawalnya saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan bahawa perbincangan ini bukanlah suatu bentuk nak mengajar tuan-tuan, tidak. Tapi nak mengampungkan kembali apa-apa maklumat yang telah tuan-tuan perolehi selama ini. Kalau kita masak gulai kuning, ikan barangkali ikan teri, ikan dah habis, tapi dia punya kuah tu masih ada. Pagi besok kalau kita panaskan, cicah dengan cukodok memang sedap. Tuan-tuan sedap-sedap. Kita masukkan nasi dalam melangor tu, dincur di dalam tu, nak mengambilkan kuah itu. Makin dah tuan-tuan nak tengok. Dalam tu Allah Belangor pun tak tahu. Tuan ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan kita tentang peribesarnya peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat yang terbesar selepas Al-Quran dengan surah Isra. Memaparkan ayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hamba-Nya dalam tempoh semalam daripada Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestin. Allazi barakna haulahu, yang telah kami berkatkan persekitarannya. Untuk apa Isra ini? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada hamba kami itu tadi, ataupun ingin memaparkan kepada kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana Allah nak kita tahu hakikat sebenarnya apa yang diperintahkan, apa yang dilarang itu. Tujuannya untuk apa? Ya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini dimasyhurkan oleh ulama sirah berlaku pada bulan Sya'ban 27 hari bulan. Tuan-tuan, ini diambil kesempatan pada bulan Rejab, Sya'ban dan Rejab 27 Rejab. Ya, 27 Rejab. Kerana bulan Rejab ini terkenal di kalangan sebagian ulama sebagai bulan Allah. Memulakan kesedaran tentang datangnya Ramadan dengan doa yang masyhur yang kita amalkan daripada Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ulama dengan kebijaksanaannya tuan-tuan untuk menyedarkan kita supaya bersiap sedia dengan kedatangan Ramadan, disambut satu peristiwa memperingati Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku lebih kurang setahun sebelum Nabi berhijrah. Setelah berlakunya peristiwa tahun duka cita dan keadaan dakwah Nabi yang begitu tragedis dan sadis. Tuan-tuan Allah, kematian dan kewafatan bapa saudara Nabi Abu Talib bin Abdul Muttalib dan isteri tercinta Khadijah binti Khuwailid telah memberi suatu tamparan hebat kepada perjuangan Nabi dan merupakan suatu kesempatan keemasan yang ditunggu
oleh pembesar kafir Quraisy dalam menanya diri Nabi, sahabat-sahabatnya, dan ingin memusnahkan perjuangan Nabi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kan Nabi terpaksa mengarahkan kepada sahabat-sahabatnya di bawah pimpinan Sayyidina Ja'far pergi ke berpindah ke Habsyah. Panjang cerita di Habsyah tu, tuan-tuan ya. Akhirnya membawa kepada pengislaman dan penerimaan Raja Habsyah tentang Islam. Sedangkan Nabi SAW dalam keadaan yang begitu gentil, tuan-tuan, sahabat-sahabat disiksa dengan penuh perit. Ya? Maka Nabi SAW pun, tuan-tuan, dihina dengan sehina-hinanya. Satu ketika Nabi sedang sujud di Kaabah, datang orang kafir Quraisy, mereka mempersedakan Nabi, bertaruh dan juga cabar-mencabar untuk menghina Nabi. Datang seorang ni, diambil tahi unta, letakkan atas kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada pula Nabi mengada-ngada, wahai Allah, kau panahlah kau tiru kami. Tak ada, tuan-tuan ya. Maka Nabi pergi ke Taif dengan harapan di kampung ibunya itu mendapatlah penerimaan ajakan yang baik. Tuan-tuan, bukanlah kesalahan Nabi ini mengacau anak orang ke ataupun memurat janji orang, tak ada. Tuan-tuan, menjahannamkan ekonomi orang ke, menghalang orang daripada nak menang diri, tak ada, tuan-tuan ya. Tetapi Nabi SAW dibenci dan diserang dan juga diperangi baginda itu kerana mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan akidah yang sesat dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disangkakan hujan sampai ke petang, rupanya panas di tengah hari. Macam terbalik. Disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Siap banjir ni, tuan-tuan Allah. Ya, musim banjir. Dia tengok keadaan banjir di Kuala Lumpur ni, tuan-tuan, di Selangor ini, kan? Itu isyarat kali kedua Allah hantar kepada kita. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah, sudah-sudah dah. Tapi kita tengok surau dan juga masjid masih lagi kosong dan dalam. Yang datang pada pemerhatian saya tu dah itulah orang ni, orang lain. Bakal-bakal challenge syurga dia datang. Tetap nanti Allah. Iya, tetapi Allah macam Malik Mampu Mizan kita kan kapasiti dia mengikut jurutera kata boleh memuatkan 22,000 orang, tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah pada waktu-waktu solat biasa dengan kedatangan 22 orang. Macam mana? Tuan-tuan nanti Allah. Kerana ada beberapa faktor lah, tuan-tuan. Boleh jadi keadaan surau di Putrajaya itu sebanyak 70 buah surau. Dan terlalu banyaklah surau barangkali, tuan-tuan. Tapi yang sebenarnya tentang hati manusia, ya. Kita masuk dia bercakap tentang Allah, ada problem, ya. Itu tak sampai ke ada. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi telah diperhinakan. Bukan saja diperhinakan, tetapi telah dibelasah, diperambat. Dan pembesar dan pentadbir Taif itu tuan menyuruh budak-budak supaya melancut Nabi, membalik. Kalau membalik ni kurang sikit, melancut ni kuyai. Orang memang berdamai betul. Tuan dicut-dicut, lobang-lobang berdarah Nabi ni. Tokoh yang hayang ni melarikan diri daripada hujanan batu dan kayu yang sampai. Maka berlindung dia di sebuah taman kubur kepunyaan orang Quraisy. Tetapi di situ ada seorang lelaki yang menjaganya daripada asalnya Iraq. Adas nama dia, tuan-tuan. Akhirnya Adas ni masuk Islam, tuan-tuan. Kerana Nabi diberikan makanan dan minuman, maka Nabi memulakan makanannya itu dengan basmalah. Maka ditanya oleh Adas ini, maka Nabi tanya Adas daripada mana dia? Daripada Iraq, satu kampung Irbil nama dia. Maka Nabi bila dengar Adas kata macam tu, aku ada saudara namanya Yunus bin Matta. Terperanjat Adas ni. Tak ada siapa-siapa manusia kat semenanjung Arab ni yang tahu siapa Yunus bin Matta ni. Macam mana kau boleh tahu pula?
Kerana dia saudara aku Nabi, dia pun Nabi. Langsung ada masuk Islam. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, kita menyandar di lubuk yang tertentu, tak dapat ikan, yang dapat sampah sajak. Tiba-tiba balik, ditahan dia orang, dibagi orang ikan siangkap. Ini kata tu, cerita dia pernah kan? Boleh jadi rezeki. Tuan-tuan rezeki Allah. Kadang-kadang kita tak dapat rezeki pada hari ini, besok mendapat rezeki seolah-olah menggantikan semalam yang rugi. Betul tuan-tuan rezeki Allah. Macamlah surau ni, dulu tak terjenis mana dah. Tuan-tuan dah berubah dah. Tapi tuan-tuan tetap macam tu, tetap macam dinding untuk menselesaikan diri. Sebab saya ni dah selesai ni, alhamdulillah tuan-tuan. Malah nak orang ni saudara dah rumah. Tuan-tuan 1 jam, ingat 1 jam. Ada lagi 35 minit. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi balik ke Mekah, tuan-tuan, diperhinakan dan juga dipersedakan oleh kaum kafir Quraisy. Sampai Nabi mendapatkan suatu perlindungan nak masuk ke Mekah tu. Kata salah namanya Adi, nama Arab tu kan. Dia ni memang kaki orang, ajak bergaduh memang dia ke depan. Banyak orang memang dia sampai, keluarga nak beranak semua macam tu. Maka inilah yang menjadi bodyguard kepada Nabi agar pembesar kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Ini 3 Abu ni kan, bukan 3 Abdul tu. 3 Abu ni tuan-tuan menjadi petualang betul kepada dakwah Nabi. Tapi akhirnya tuan-tuan, salah seorang daripada 3 ni akhirnya memeluk Islam. Tuan-tuan berarti Allah ya. Maka Nabi SAW masuk ke Mekah dengan diberikan perlindungan itu, terus pergi ke rumah Ummu Hani sepupunya dan bermalam di situ. Maka datanglah Jibril dengan penuh kasih sayang dan rasa hibur di Jibril, membawa Nabi dengan penuh simpati. Ini keadaan macam tu tuan-tuan. Dibawa Nabi pergi ke Telaga Zamzam dan Nabi tak tahu pun itu adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah kata Maha Suci Allah yang telah mengisrakan. Bukannya Nabi tuan-tuan merancang untuk pergi berjalan malam tu, tuan-tuan ya. Bukan Nabi berjalan malam, tuan-tuan. Diisrakan. Macam kita kalau habis Isyak keluar malam, tanya dia rumah, abang nak mana Isra' tu? Kedai. Kan? Daripada mana? Daripada rumah kita ke kedai. Dari mana ke sini? Jualan dah tutup. Tuan-tuan ya? Mana-mana kedai lah. Tuan-tuan nanti Allah menanti katanya. Menanti. Itu pasal Bandu tu tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan berarti ya Allah, Nabi dibawa oleh Sayyidina Jibril, diiringi oleh dan dieskort dengan malaikat yang lain, dibandingkan di tepi Telaga Zamzam, dibedah Nabi itu dengan kaedah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menguruskan tu ialah pakarnya Sayyidina Jibril. Maka dibuangkan Arafah, tempat di mana syaitan suka dan mudah bersaka di situ, memuas-puaskan manusia. Lalu dimuatkan hati dan dada Nabi itu dengan ilmu dan hikmah. Sebab berjalan Isra' ni tuan-tuan perlukan bekalan yang bukan kepala. Macam kita lah, kalau sekadar nak berjalan pergi ke Tampin, bawa 102 ya. Tapi kalau pergi ke Langkawi tak mahu dia dah, sebab kita terbayang Ismail Group tu. Dan sekurang-kurangnya sebapan coklat kita nak beli, belum lagi 3 mangkuk penten terkini. Tentang nanti Allah tak mahu dia. Apatah lagi kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan, sekurang ni bawa lah 1,000-2,000 tuan-tuan, untuk keadaan bekalan kita. Apatah lagi kita ni besok, lepas mati kita di dunia besok, kita nak berjalan di alam barzakh, apa bekalan ni tuan-tuan ya. Sebab itulah Allah bagi kita Ramadan, supaya kita mencukupkan bekalan-bekalan kita, tuan-tuan, menyiapkan tempat kita nak berwakuf besok di barzakh dan tempat kita nak abadi di dalam syurga. Tapi kalau tak ada bekalan, tuan-tuan, tak sampai. Maka Nabi SAW selesai dibedah, ditautkan, dikatup dan ditutup
tempat berdahan itu, dan Sayyidina Jibril telah meletakkan satu tanda kenabian dipanggil Khataman Nubuwah, yang menurut riwayat sahabat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, besar tandanya itu Khataman Nubuwah itu sebesar telur burung merpati. Tuan-tuan, ya. Maka Khataman Nubuwah ni tuan-tuan bukan saja Nabi tahu, orang Islam tahu, sahabat Nabi tahu, tetapi orang yang menerima kitab Taurat, Zabur dan Injil pun tahu tentang Khataman Nubuwah ni. Sebab itulah Abdullah bin Salam, siapa dia ni? Tuan-tuan, dia dianggapkan sebagai pendeta Yahudi yang paling dihormati. Kalau satu masjid itu ada imam besar, dia lah Abdullah bin Salam ni, di kalangan orang Yahudi. Dan sebab itu bila Nabi sampai di Yasin, Abdullah bin Salam ni nak tahu betul Nabi tak Nabi, dia minta kepada Nabi nak tengok benda tu. Nabi tunjuk, langsung dia masuk Islam. Begitu juga lah Salman Al-Farisi. Bukan Salman Khan juga, Salman Al-Farisi. Ya, perempuan dia kenal Salman Al-Farisi. Ya, orang lelaki dia tak kenal. Tentang orang lelaki dia kenal Habib Ali. Jadi tuan-tuan, Salman Al-Farisi ni, abah dia tu tuan-tuan sebagai ketua Sami. Orang Parsi ni dulu menyembah api, tuan-tuan. Sebab tu bila Nabi lahir, antara tanda-tanda ketahajuban kelahiran Nabi itu padam api itu di Parsi ni. Jadi tuan-tuan, satu hari bapa Salman ni dah tua, dia jumpa penghulu tu. Saya dah tua lah tu, tak ada apa yang nak duit, saya letak jawatan tak. Hanya orang sudah tinggi tetapi dia tak mampu, dia tak jawatan. Kau pun juga. Dia tu macam mana? Dia lah kau tahu kan, tak boleh dia tu. Kau latih anak kau, keturunan kau ni memang jaga dompet ibadat ni. Kau latih si Salman tu. Dia tu pegang tu. Kalau kau tak terdayu, kau ajaklah kawan-kawan kau. Yang satu kefahaman kau, yang satu level kau ajak. Ada kawan tak? Aku suruh dia ngajar anak kau. Maka dipanggil Salman. Kalau ni kau belajarlah rumah pakcik tu, kan, berada di apa tu Taman Sirbau. Dia duduk dalam bawah utama. Contoh, ya. Jadi Salman pun memang tak nak tuan, sebab Salman ni dulu lagi dia bertalakan dengan abah ni, di manakah logiknya menyembah agama ni. Tapi abah suruh kat tu, maka dia pun takut dan respect dengan abah ni, pergilah rumah abah tu. Dalam perjalanan tu lah tuan-tuan, dia menempuh satu tempat orang Nasrani, ada macam gereja lah. Apa dia orang Nasrani ni? Maka dia pun singgah di situ. Dia pun dengar ajaran-ajaran daripada orang Nasrani ni. Dia kata lagi relevant, logik ajaran ni dia. Maka tuan-tuan, Salman ni tak sampai di rumah kawan abah ni. Jadi satu hari kita macam mana, abah ni jumpa kawan dia ni, bertanya tentang Salman. Macam mana Salman boleh belajar dengan kau tu? Dia kata, mana belajar tak sampai-sampai, tak kena fly tak. Kan? Maka ni pun siasat rupanya Salman ni telah pergi di tempat orang Nasrani ni. Maka ditangkap Salman ni, dikurung. Maka Salman melepaskan diri, jumpa padri tadi. Dia nak lagi daripada Rombau ni, nak pergi ke Putrajaya. Itu dah contohnya. Jadi dia kata, siapa saya nak jumpa ni tuan, kawan-kawan yang boleh ajar saya agama ni, sekian-sekian orang. Maka Salman pun pergilah, tinggalkanlah Parsi ni. Dan tinggallah negara Iran ni tadi. Maka daripada satu padri ke satu padri dia pergi. Setiap kali padri itu tuan nak mati, dia tanya, tuan, sebelum tuan meninggal ni, kisah apa lagi saya nak pergi? Sampai tuan tak tahu, so kau pergi sini. Sampailah satu padri ni, bila Salman tanya macam tu, dia pun kata, sampai kau mati dah, tak ada siapa-siapa yang kau boleh nak belajar. Habislah generasi aku kata. Kecuali kalau kau boleh jumpa satu orang Nabi akhir zaman, dia akan tiba di satu tempat yang sumur pokok tamar di situ. Ya serilah. Sebab tu tuan-tuan, pasal tak? Dekat Mekah, masa Nabi hidup, Nabi mana ada orang Yahudi kat Mekah? Tak ada. Tapi kat Yasrib mengambil dari situ. Bani Quraizah ada, Bani Nadir ada, Bani Qaynuqa ada. Setiap hari dia
Melaga-lagakan Aus dan Khazraj, bertampur di dengan duit. Yang bagi pinjam Yahudi pula mengenakan riba, tak dapat nak bayar. Itu yang tergadai tanah tu. Tuan-tuan nanti tengok ceritanya. Maka tuan-tuan Salman pun pergilah. Jumpa satu dagang Arab nak pergi ke Yasin. Akhirnya pedagang ni tuan-tuan dalam menjaga Salman, dijual ke Salman menjadi hamba kawan tu kepada yang beli tu pula pembesar Yahudi. Dah tu Salman pun belajar tengok lagi kitab Taurat dan Zabur. Maka yang dibaca tu tuan-tuan, ingat pesanan tadi yang dia last tu, yang akhir tu. Kalau kau nak kena orang ni, yang pertama kalau kau pergi sedekah, tak mahu dia makan dah. Tapi kalau kau bagi hadiah, mahu dia makan. Tapi dia bagi ke orang. Tadi dia pada pun dan tak ada wakaf kan. Kan? Kadang-kadang kita ni wakaf tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang sikap kita memang ada sifat pelakuk kita ni. Sebab tu boleh maju kita ni. Tetapi kalaulah diletakkan pada tempat kadang-kadang kita jadi tuan-tuan, kadang-kadang penuhi dulu lah tuan-tuan. Penuhi pada mabit, orang bungkus jauh lah. Kan? Risau tak rumah, cukup kan dan pun tak ada cukup kan. Tuan-tuan kan? Maka ketua masakan Akiyah nama dia. Jangan bimbang tadi. Semua tu settle. Settle akhirnya tetamu akhir masuk orang tahu nanti dah mula tetapi Allah. Jadi tuan-tuan, manusia ni kalau dapat selembar emas, dia nak lagi kedua, ketiga, keempat. Macam kita orang lagi dapat seorang nak dua. Memang ada niat daripada zaman tarikat emas lagi. Kan? Cuma tuan-tuan ya, kita melihat dari segi kewajaran kita je lah. Maka Salman pun ketiga kata ada khataman nubuwah. Macam kata kalau kau jumpa orang tu, kau tahu ikut dan hidup sematilah kau dengan dia. Sebab tu bila Salman sampai di Yasin, dia terdekat di bawah dia tamat, dibagi kepada Nabi sedekah. Nabi ambil. Tuan-tuan, Nabi ambil, tapi Nabi tak makan. Kita kalau orang bagi tuan-tuan, sunat kita ambil. Katakanlah tuan-tuan, ke rumah kita ada 3 batang pokok rambutan. Rambutan dah sekolah ada, rambutan batu ada, rambutan gading ada. Betul kan? Tapi dalam masa yang sama kita ada kencing manis bertahap kritikal. Kan? 2 balik katakan. Jadi tak berambil. Tuan-tuan kan? Bila orang ambil marah pula tu tanpa passion kan? Itu masalah tu. Tuan-tuan kan? Kadang-kadang balik tu. Kadang-kadang kan masa korban beria orang tu mengalihkan lagi. Padahal jauh tu. Tuan-tuan. Antara yang solat tolong lembu, ekor dah tentulah. Tuan-tuan kan? Lagi tonton, lagi pindah, apa lagi kan? Tuan-tuan kan? Padahal jauh. Tuan-tuan potong dek. Percaya situ. Ini cerita dekat Uganda tu, bukan dekat kau. Tuan-tuan kan? Ini pengajaran ya. Jadi tuan-tuan, maka Salman datang kali ke berikutnya, di bawahnya tamat, dikatanya wahai tuan, inilah hadiah daripada aku. Maka Nabi ambil dan Nabi makan dan dia berikan kepada sahabatnya. Tuan-tuan ya. Dalam Nabi makan tu lah, dia macam menyerinja macam tu dan tengok. Kan? Maka Nabi perasan tu. Lalu Nabi pun menyelakkan pakaian dia, bertanya dia, inikah yang kau nak tengok? Katanya. Bila Salman tengok sebagaimana yang diceritakan oleh Bakri itu kepada dia, terus dia mengucap kalimah syahadat, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Salman ini diberdayakan oleh mukjizat Nabi. Sebab tuan dia tu tuan-tuan bukan sidik sekarang kan? Tuan-tuan ya. Dia kata, tuan-tuan, kalau kau nak bebaskan diri kau Salman, kau kena bayarnya antaranya ialah kena tanam pokok tamar di satu kawasan yang mustahil pokok tamar kan hidup. 100 pokok disuruh tanam tuan-tuan. Maka Nabi pun dengar Salman cakap macam tu, tak apa. Kau cari boneh bagi aku tanam, kata Nabi. Semua pokok tamar, anak pokok tamar yang ditanam oleh Nabi, semua ditumbuh. Tetapi mana-mana sahabat yang tanam, termasuk Abu Bakar tanam, semua mati. Kalau itulah levelnya Musisah Isaniah, tak kira ada cat itu pokok tu betul kan? Kan? Tanam yang saking, langsung lalang tumbuhan. Betul ya? Kalau masa cat juga. Maka itulah tuan-tuan ya, Nabi SAW ini bersiap sedia dah. Tuan-tuan nak bermula kali Isra, datanglah borak ini.
Kalau cerita pasal borak ni tuan panjang kita tuan. Kalau Tuan Muhyiddin Syarif dengan guru bersurat ingat kita selak dengan keadaannya, dengan keadaan gagalnya semuanya. Tetapi bila dibagi tahu oleh Jibril, kata-kata siapa yang mana bawah ni? Muhammad kekasih Allah, langsung dia tahu. Terganti Allah ya. Maka Nabi pun mulakan Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan pada tuntutan Nabi transit di 3 tempat. Pertama di Taibah. Nabi semayang 2 rakaat, walaupun belum lagi diperintahkan wajib semayang, tapi Nabi solat di situ dengan keadaan tuan-tuan keadaan semayangnya. Pada ketika itu, maka Jibril ditanya, wahai Jibril, ni kata Taibah, di sini dari tuan-tuan nampak berpindah. Nabi tahu dah tuan-tuan, Nabi akan hijrah di situ. Kemudian tu Nabi singgah di Jabal Tursina, tempat Nabi Allah Musa AS bermunajat. Dengan Jabal Tursina ni, Masya Allah tuan-tuan kan, mendaki itu memang cabaran, turun tu lagi cabaran. Jadi kita lah kalau nak manjat gunung, senang daripada menurun. Tuan-tuan ya. Kalau sekiranya naik tuan-tuan tak ada lah lama duduk untuk turun di tuan-tuan dengan baik pasal. Maka tuan-tuan Nabi singgah di situ, Nabi bersolat 2 rakaat. Kemudian tu Nabi singgah di tempat yang ketiga di Baitul Laham, tempat Nabi Allah Isa AS dilahirkan. Tapi dalam perjalanan itulah tuan-tuan, Nabi dia ditunjukkan dengan berbagai-bagai peristiwa yang menjadi iktibar dan pengajaran. Bila sampai di Baitul Maqdis, maka Nabi telah pun siap sedia disambut oleh sekian para Nabi dan para Rasul. 313 orang Rasul menurut satu riwayat, dan 124,000 orang Nabi. Maka Nabi telah ditunjukkan tempatnya sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mengimamkan solat itu tuan-tuan ya. Kemudian tu selesai itu Nabi ditawarkan dengan minuman. Nabi banyak minuman ditawarkan antara susu dan arak. Sebagaimana tuan-tuan tahu, Nabi telah memilih susu, maka dipuji oleh Jibril. Kalaulah tuan hamba memilih agak habis dan tukang langgar lah, hidup umat tuan hamba. Tapi bila memilih susu, ini adalah fitrah. Kemudian tu bersiap sedia untuk Mi'raj. Sebab tu Isra artinya adalah perjalanan malam. Dalam peristiwa Isra ini, perjalanan malam Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Mi'raj ialah perjalanan daripada alam rendah ke alam tinggi, daripada bumi ke langit Allah Subhanahu Wa Taala, di ke Sidratul Muntaha, di puncak langit. Tuan-tuan nanti Allah. Maka dalam perjalanan itu jumpalah Nabi SAW setiap lapisan langit, tuan-tuan, 7 lapisan langit itu nabinya tuan-tuan kan. Bila bertemu dengan setiap lapisan ni, ada penjaga pintu langit. Kita ni tengok langit yang ada ni tuan, yang kita nampak kan tuan-tuan, yang kita nampak yang dipaparkan dalam segmen dokumentari berkaitan dengan astronomi itu baru langit dunia, belum langit pertama. Tuan-tuan nanti Allah, kita nak dibandingkan bumi ini dengan Bima Sakti, kepulauan galaksi bintang, maka kita ni besar bumi itu dibandingkan bintang-bintang dan kepulauan bintang ni seumpama tuan-tuan gunung dengan pasir. Kalau nak besar pasir dibandingkan dengan galaksi yang besar tuan-tuan, kita ni tuan-tuan besar kan? Tapi action itu je tuan-tuan kan? Sampai dia desar pun boleh terbang tu tuan-tuan ya? Action itu. Maka Nabi SAW sampailah di singgasana di puncak langit Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada siapa di situ tuan-tuan melainkan rahmat Allah yang sedang menanti. Maka bersedialah Nabi tuan-tuan mendapatkan titah perintah solat, zikir agung tuan-tuan, solat dan sebanyak 50 waktu pada asalnya. Semua kita tahu tuan-tuan cerita kan. Tapi bila turun ke langit, jumpa dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa berisi khabar. Apa yang dapat tadi? 50 waktu. Wih je. Kalau lah sekarang lah Nabi Rasulullah SAW tak kurang lah 5 nasihat. Nabi Allah Musa tak ada boleh lah imam dah. Baru bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila tu azan? Wih, dia baru bagi salam. Dah masuk waktu yang 30 kan dia. Masuk waktu ke 30 tak bocor dia tak. Yang 5 waktu ni pun berapa ramai orang cakap tak sampai. Ya tuan-tuan, kita kadang-kadang terleko-leko di rumah tuan-tuan. Tiba-tiba dengan azan dekat menara semua kita ni.
Terpanjang yang ketiga hari Allah Muhammad Rasulullah. Kasar. Betul nasibnya tu. Tak kasar. Maka mengecapilah kita menyambut jubah menanam pergi ke masjid sampai terlumpur pakai kuliah. Kita nanti Allah. Itu dah copek dia masa baru. Tapi masa tetap tentu ya. Tetap kan. Subuh tetaplah 6 subuh. Maghrib tetaplah 7:27. Daripada dulu sampai sekarang macam tu ya. Beza masa ni antara 7 dengan 7.30. Tak ada berubah. Kita ni tuan-tuan membuatkan urusan-urusan dunia yang bermacam-macam, aneka warna dan rupa dalam satu masa nak diselesaikan. Itu jadi stres tu. Itu dah nanti Allah. Maka Nabi SAW dah 9 kali turun naik atas saranan daripada Nabi Allah Musa, naiklah kau wahai Muhammad. Tak ada ya umat pada umat aku yang gagal-gagal pun melepet, umat kau pula. Umat aku usianya 20 tahun, usia umat kau antara 60-70, tak ada ya dah. Nabi naik sampai tinggal 5 tu tuan-tuan, pun Nabi Musa tu minta kurang lagi, kau boleh kurang daripada tu, minta tak ada ya dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan itulah ada 5 yang difardukan dengan waktunya yang tertentu. Barang siapa yang memudahkannya seolah-olah dia menunaikan 50 waktu. Kalau mengikut 50 waktu ni tuan-tuan adalah setiap masa kita sembahyang tu. Maknanya Allah suruh kita ingat dia satu hari 50 waktu tu 24 jam tu. Kita mesti ingat Allah. Tapi buat 5 seolah-olah membuat 50 waktu. Tuan-tuan dan puan-puan, maka Nabi SAW pun turunlah pada malam tu. Ummu Hani dalam satu riwayat, Nabi tadi bongkar di bawah di Jibril. Nabi pulang balik, Ummu Hani berapa tempat bagi Nabi tu masih lagi paning lagi. Mana sekejap betul. Kalau mengikutkan hukum makan, memang impossible. Tak masuk akal, tak logik, tak waras. Tapi ni Allah dah awal-awal beritahu, Subhan, Maha Suci Allah. Ini bukannya perbuatan daripada bajet yang dibentangkan di parlimen, bukan, yang dirancang tu. Ini adalah kehendak Allah, perjalanan yang Allah susun atur, yang tidak terikat dengan sunnatullah, tentang nanti Allah. Maka Nabi pun sampai bermalam, pada besoknya tuan-tuan Nabi termenung. Sebab cerita tu disuruh bagi tahu. Maka Nabi pun termenung, tuan-tuan. Lalu Abu Jahal, hai Muhammad, saya termenung macam nak bagi tahu ya. Memang katanya, apa cerita kan? Maka Nabi pun bagilah tentang Isra. Belum habis cerita Nabi, Abu Jahal kata nanti jap. Kalau kau cerita dengan dia seorangnya, tak berapa power impact ni katanya. Nanti jap dia panggil orang Mekah yang berguru kita sedang. Dipanggil orang Mekah, tujuan itu adalah untuk mengkerucutkan Nabi SAW. Dan jadi Nabi tak tahu, tuan-tuan. Mungkin Nabi tahu, tapi tak apalah, Nabi bersiap sedia. Maka Nabi SAW sebelum cerita tentang Isra' ni tuan-tuan, dia pertaruhkan kepercayaan orang Mekah kepada diri dia. Percaya atau tak percaya apa nak cakap ni? Sebab tu Nabi kata, wahai kaum, kalau lah saya kobarkan kat belakang mungkin sini ada satu bala tentera yang nak menyerang kita, kau percaya tak kan? Orang Mekah kata tuan-tuan, wahai Muhammad, masakan kami tidak percaya, sedangkan engkau yang kami berikan gelaran Al-Amin, orang yang paling amanah. Tuan-tuan, pada masa itu tuan-tuan, zaman itu orang pancing orang saja zaman tu lagi, bukan zaman sekarang. Tuan-tuan ya, zaman tu lagi tuan-tuan. Tapi Nabi SAW ni amanah dia sampai terbuka hati Khadijah untuk melamar Nabi dan mempersuamikan Nabi SAW sebagai satu perkahwinan. Maka tuan-tuan, orang percaya bila dah begitu tuan-tuan, barulah Nabi cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Bila macam cerita tuan-tuan, ada orang ambil pasir letak atas kepala, gila cerita, tak masuk akal, senteng, sengit, semua keluar lah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, bila katakan macam tu, ada di antara orang yang pernah sampai di Baitul Maqdis tuan-tuan, kira tu tak masuk akal sebab teknologi pengangkutan pada hari itu kalau nak pergi ke Baitul Maqdis sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik, 2 bulan pun boleh datang patah balik ke Mekah. Ni semalam memang tak masuk akal. Kita kalau jaga masa tertentu kita pun lupa kan. Sebab itulah ada di antara bukan orang kafir
Quraisy, orang kafir jahiliyah saja yang tak terima. Orang yang baru masuk Islam dalam keadaan yang tak mantap pun akhirnya tuan-tuan meninggalkan Islam, menolak Nabi. Lalu mereka apa lagi nak dicokar orang yang boleh nak dikatakan merosakkan lagi apa tu keadaan itu. Maka dicari dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata, kalaulah sekadar itu cerita kau yang Nabi Muhammad bagi tahu, kok Nabi cerita jauh lagi pada itu. Kalau dia cerita naik ke langit, balik pada tadi, aku membenarkannya. Nampak? Sebab itulah percaya dengan yakin di tentang perkara yang berbeza pada iman saya lah. Belum tentu lagi kita percaya, tapi kita yakin. Katakanlah contoh ni tuan-tuan, Tuan Haji Abdul Razak ni selain daripada pengurusi surau kita, dia sebenarnya adalah seorang pemanah yang sangat digeruni seluruh dunia, termasuk daripada negara Eskimo. Hebat tu. Dalam nilaian dunia rekod dia 10,000 panahan dia tuan-tuan, 10,000 tu 9,999 panahan tempat tu tuan-tuan. Sekali itulah tuan-tuan yang dia tersipi kerana terganggu dengan ada satu orang terkena COVID, terbosan dia langsung terkali nak cerita ni contoh tengok kayu mana tu. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang lah tuan-tuan yang tak pakar memanah dengan cabut rekod tuan-tuan, kita percaya tak percaya sebab dengan sijilnya, dia punya pingat-pingat dia tuan-tuan, gambar semua, memang percaya. Tapi yakin tak tuan-tuan, kalau disuruh tuan-tuan berdiri sudah, Haji, Tuan Haji berdiri sudah, saya nak letakkan apple di atas kepala, saya nak panah. Yakin tak tu? Kita bukan pandang 9,099 kali itu, yakinlah sekali yang tersipi itu. Tuan-tuan nanti Allah, kan letaknya, tuan-tuan nanti Allah. Tak payahlah, tak apalah, percaya orang lain. Kan? Walau kau bagi 1 juta, kau tak nak duduk. Nak. Kau dapat berkat 1 juta. Kalau tak dapat, tuan-tuan, kau nak duduk, tuan-tuan, 1 juta tu pergi dekat rumah kita. Cerita tu. Itu mana yakin tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita dikejar di anjing, kan? Tuan-tuan dikejar di anjing, kita bertiga dikejar di anjing. Lagi tuan-tuan, ada longkang tu tuan-tuan. Katakanlah 2 lompor. Lompek tu. So bagi cuma buat. Lompek betul lompek? Lompek tuan-tuan. Itu sebabnya bila kita dikejar di lampu bagi, pasal tu dalam masa saya bagi balik dalam mengaji kat sawah tu, kalau tengok lampu berberanak, memang masa takut memang garang tuan-tuan. Apakah tindakan pertama tuan-tuan kalau dikejar di lampu tu? Kita tanya pengusi, apa tindakan tuan yang pertama? Kita tanya sebab pasal Nabi ni. Kau nak kan? Yang sebenarnya kalau saya buka simpan. Kan? Jadi masa tu dah simpan sebenarnya pun kau boleh buka simpan laju tuan. Sekurang-kurangnya saya dapat lagi ke depan meninggalkan 2 orang kawan dia. Selamat tuan tengok. Kan? Kalaulah kita di belakang, mahu tuan kita sepong buku kita disepong di lembu tu tuan. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kulit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membenarkan. Tuan-tuan, sebab itulah ada di antara orang yang dah pergi ke Batu Maqdis, dia kata, wahai Muhammad, kalau betul lah kalau sampai ke Batu Maqdis, cuba cerita. Kan, Batu Maqdis tu macam mana orang ni? Masjid Al-Aqsa tu macam mana orang ni? Maka Nabi cerita terperinci tentang jatuh dan orang tu bila mendengarkan Nabi cerita tu. Maka tuan-tuan dia kata, memang benar apa yang diceritakan oleh Muhammad. Aku mengesahkan dia memang dah sampai. Bila orang ni buat pengakuan macam tu, ditepelak dia berjalan. Oi baik, pada orang sini dia tu kata dia. Aku tuan-tuan, Abu Jahal doktor tuan-tuan. Lepas tu dalam 15 saya ada orang tanya tu, wahai Muhammad, kalau kau betul lalu tadi berjalan malam, dan apa yang kau boleh buktikan kepada kami? Maka Nabi kata, besok pagi-pagi akan ada satu kafilah pedagang yang sampai,
yang mula-mula sampai di kalangan mereka tu adalah unta yang bernama lalu. Tunggu dia kan, betul. Maka dia pun cakap dengan dia betul ni, dia pun viral kan lah. Pada masa itu WhatsApp belum ada. Maka dia menyampaikan lah, wih betul lah kata Muhammad. Ditempelak dia Abu Jahal. Wih baik, kalau nak sihir kata dia, habis kata Allah. Itulah wajah pengusaha kami Quraisy, tuan-tuan. Kalaulah orang-orang luar datang nak mengerjakan umrah dan ibadah di Makkah tu, jabatan immigration yang dinanti itu tuan-tuan, dia punya ketua pengarah itu memintakan semua pegawai immigration kafe Arab India, kata jangan berurusan dengan Muhammad, jangan bercakap dengan dia. Barang siapa yang bercakap dengan dia, pasti dia akan terkena sihirnya. Sebab tu lah tuan-tuan, orang Yasrib ni tuan-tuan, bila sampai apa pula tak dibagi jumpa Muhammad. Lalu dia tanya orang cerita Nabi Muhammad ini, tuan-tuan, orang Yasrib kata cerita yang kamu cerita ni ada persamaan dengan cerita yang kami biasa dengar oleh orang Yahudi sebut tentang Muhammad ini. Inikah Nabi yang di akhir zaman itu? Tu orang Yasrib cari Nabi, tuan-tuan. Maka terjadilah perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua, membawa rentetan kepada Nabi berhijrah selepas peristiwa Isra dan Mi'raj. Setahun lebih daripada tarikh berlaku Isra dan Mi'raj itu, Nabi telah berhijrah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 5 minit lagi. Saya rasa Isra sudah, Mi'raj sudah, semua sudah. Jadi lengkaplah. Ingat itu. Jadi perhatilah tuan-tuan, cerita tu sama saya. Sebab kan tak ada lah tergantung tuan-tuan ya. Sebab saya dah beberapa kali dah tuan ya dijemput ceramah Isra dan Mi'raj dalam bulan ni. Tak sudah tuan, tak sampai di Isra. Ya. Ya benar-benar cerita memang sadar tentang nanti Allah. Cuma nak ambil pengajaran apa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertamanya daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah tu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tuan-tuan, kalau kita sekarang ni rasa susah kan? Memang susah sekali kan? Dan memang susah. Tak dapat nak dikobarkan susah tu. Tuan-tuan, orang kadang-kadang datang ke masjid ni tuan-tuan, jumpa saya, seolah-olah saya ni macam Bill Gates, tuan-tuan ya. Memang duit berbilion-bilion. Macam tadi tuan-tuan, satu kedai orang ni dia dipotong, dia terik dia sebab dia tak bayar. Jadi boleh tak Ustaz, tolong saya bayarkan. Berapa? 80,000. Gila kan? Kalau RM80, okey tu kemudian 80,000 tuan-tuan. Saya kobarkan dia lah, sebagaimana ayat Tuhan saya, ini kok jual trade-in sepeda pun belum tentu berbayar. Dia lah sekarang itu kan, berbuang ke kawan. Jadi tuan-tuan susah ni, tapi kena ingat tuan-tuan, sesusah-susah kita tuan-tuan, susah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, Nabi dalam susah tu tak pernah dia mengeluh. Kita ni tiap hari mengeluh tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengeluh tu macam Islami ya, menyebut nama Allah. Allah, ayat betul lah ya Allah. Tapi mengeluh. Tapi semoga dapat tak ada sebut tu kan. Kan tuan-tuan kan? Jadi dia nyebut kata bodoh tu, tuan-tuan, Nabi SAW tak ada dia mengeluh. Tuan-tuan, malah tuan-tuan kalau kita tengok peristiwa di Taif tu tuan-tuan, kalau kita kalau macam tu tuan-tuan, memanglah kita terima tawaran malaikat tu. Wahai Muhammad, aku dibenarkan oleh Allah untuk membuat tindak balas kepada orang Taif. Nak ku himpukkan di atas kepala mereka tu gunung-gunung yang ada di sekeliling mereka ni. Apa kata hamba membenarkan? Tak payahlah katanya. Kalau nak kau buat semua tu, habis semua yang siapakah di antara di kalangan zuriat mereka yang akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Langsung Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Panjang doa di sebelum tu. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu tuan-tuan, walaupun apa yang berlaku Allah menyedihkan, tapi aku tak patah hati dan aku tak bersangka buruk dan aku menyalahkan diri aku. Maka berilah hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka tak tahu. Masih lagi Nabi mengaku kaumnya. Tuan-tuan berhati Allah. Kita kadang-kadang suami isteri, suami baik hal sikit je, langsung kita reject dia. Total tu.
Bentar lagi kalau dah sambil itu duduk di rumah pusako, lagi solat setinggal. Sudah dijawab. Kes ni berlaku di Afrika Selatan. Maka di sini kita dia. Okay, bentar lagi kalau lelaki itu tak kebencen dia. Tapi kalau dia ada duit bencen dia, macam baru bencen dia boleh terpengaji banyak. Okay, selamat. Kita ambil contoh saja. Tak ada kalau pusako, ni tadi contoh ya. Jadi kalau dah ada bencen dia, tuan-tuan, rokok pun menumpang daripada tanah pusako, balakan. Tuan-tuan, itu kita solat setinggal tu, tuan-tuan ya. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini tuan-tuan kita kena banyak doa. Banyak doa tuan-tuan. Sebab kita tuan-tuan bila kita berdoa ni tuan-tuan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah memungkiri doa itu. Diaminkan oleh para malaikat, okey tuan-tuan. Cuma kadang-kadang tuan-tuan rahmat tu dah turun, kita pula tak sendiri, tak bersiap sedia untuk menerima kan? Macam mana saya nak buat perumpamaan ni tuan-tuan? Seperti anak kita tuan-tuan, dia tengah sibuk main handphone. Budak sekarang lah, termasuk anak saya. Nak apa macam mana? Apa lagi? Bila kan? Tak bagi warna, sendai kan? Tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan, saya ingat main handphone. Budak sekarang lah, betul tak cikgu kan? Tuan-tuan, anak saya pun dah juga tuan-tuan. Yesus yang main handphone ni buat mak tuan-tuan ya? Anak-anak yang macam mengaji, ikut bapak. Jadi tuan-tuan, bila cerita kan, bila tengah ada main handphone, kita goreng ayam. Anak-anak sekali suka makan ayam. Tuan-tuan, goreng pula, terlepak pula tuan-tuan ya. Sampai ke dapur tu, wih mama, sedap ni bau kan. Iya ayam goreng tu, adik suka ni dia. Adik nak ke tak dia? Kita pun sayang dengan anak kita tuan-tuan. Pergi ada tinggal kita. Kan? Pergi ada tinggal. Maka tuan-tuan, sanggup tak kita bagi ayam goreng tadi kepada anak kita? Setelah kita tengok pinggan yang diulu ke kita ni tuan-tuan, pinggan kucing dekat belakang rumah tu. Tuan-tuan, ada lagi tarik langau ke situ. Agak-agak tuan-tuan tu, bagi tak ayam ni tuan-tuan? Tak bagi dah. Apa tindakan kita tuan-tuan? Kita persoalkan, apa pinggan yang kau ambil ini? Ini pinggan kotor dah kita. Allah, pergi ambil pinggan lain. Tuan-tuan, kadang-kadang ada anak dulu dia ambil pinggan lain pun kalau marah tak? Sebab pinggan tu yang mak yang bagi ke SB Group tadi. Tak apa pakai-pakai, tapi dia orang pakai tuan-tuan. Kan? Padahal yang mulakan duit tu suami tu. Tengok kat kali tu. Tengok nak pakai kan. Dan bila masuk kulit tahlil arwah suami. Kalau pakai imam masuk, sampai dia menyuap air daripada apa ni cawan yang rasa cantik lah. Pada tulisan emas semua tu. Mari dia awak mak saya tuan. Barang dia banyak. Dia mampu dia tu yang dia sayang. Jangan pakai. Jadi saya pun kadang-kadang saya tanya orang tuan kan. Mak, pinggan mak dalam hari ini mak tersusun bila nak pakai. Maka mak saya jawab, ada dia tulisan kau tadi. Nanti Allah kan. Tak marah tuan-tuan. Kan kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni diskriminasi anak kita kadang-kadang ambil cawan yang cantik pada marah tu. Tapi bila tetamu datang, cawan tu lah keluar tak. Tersinggung dia anak tetamu kocak. Apa yang kita? Alahkah dia ada muda? Kata apa? Cuba nak kita tuan-tuan lihat-lihat dan masuk ada mak tua. Kan? Itulah dia menandai dia. Dah tua tak sedar diri menandai dia. Padahal yang bagi pinggan mampu tu suami lah dulu. Ni cerita orang perempuan sini. Betul kan? Ni muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku ni tentang berdoa kita. Soal pembalahan orang Melayu, tak bila orang nak selesai pun kita pun notif kan. Tentang kan? Sebab tu tentang musibah yang turun sekarang ni tu dah ada tentang. Sebab kita jauhkan agama, tak ikut nasihat Nabi, tak ikut nasihat Al-Quran, hanya memikirkan terbolong sendiri dan mengejarkan dunia. Tentang hati Allah. Kita tak persoalkan setiap orang tak ada niat dia tentang. Dan tetapi diri kita ni tentang. Dan diri kita ni naklah berhati-hati di zaman fitnah ni tuan-tuan. Dan jangan kita cepat-cepat untuk menghukum orang. Nabi tak menghukum orang tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kalau ada sahabat-sahabat yang buat kesalahan yang keterlaluan,
Tuan-tuan, Nabi tak ada hukum tu, Nabi tanya dulu. Bulan puasa tuan-tuan, satu hari tengah Nabi duduk ke masjid barangkali tuan-tuan, datang satu orang lelaki. Bayu-bayu apa? Lagi dalam dia datang dia bayu. Tuan-tuan, ada pembencen ada tu datang. Maka datang dia kepada Nabi, tersipu-sipu dia datang. Sahabat Nabi, dia berkata, wahai Rasulullah, Nabi ibadah. Apa ibadah? Aku telah terlanjur mengadakan hubungan dengan isteri di siang Ramadan. Tuan-tuan, agak-agak kalau kawan kita macam tu kita baik Ustaz, alhamdulillah kau lahap gitu tu. Apa mana macam nak dan nafsu kau baik. Tuan-tuan, tapi Nabi tuan-tuan kata, kau lembu tak? Apalah Nabi? Kalau kau dah bawa kafarahnya, memelegakan apa? Wahai Rasul, kau tengok nasib saling tak tukar macam apa. Kan? Nabi tak ada balik dah. Kalau mereka tahu tak ada, tua tak sedari. Kau tengok hal. Tak ada Nabi cakap itu tuan-tuan. Kalau macam tu, kau masuk lah. Sebab 2 bulan betul-betul. Wahai Rasul, yang sebulannya pun dah macam-macam hal. Kau suruh 2 bulan. Bila kita baru agak-agak kita macam tu lah jawapan dia. Maka Nabi kata, kalau macam tu kau tak daya, tak apa. Kau bagilah makan orang fakir miskin 60 orang. Wahai Rasulullah, minta maaf, kau pandang aku reda. Sebenarnya kata fakir miskin, kek kau bawa dan lah. Cuma 2 pun nak bagi. Tuan-tuan kan? Tak ada Nabi tuan-tuan langsung bertiaw dia. Itulah, tak sadar diri. Kan tak ingat, tak ada tuan-tuan Nabi. Tak ada dia dimarah, tak ada dihina, tak ada dikunci lah. Maka Nabi pun pandang, siapa yang dapat tolong bayarkan, tunggakkan orang yang berapa orang tu ni? 60 orang. Saya Rasulullah dan satu orang sahabat. Kan? Maka orang yang tadi terlanjur ni datang kepada Nabi balik. Bisik, wahai Nabi, kau pun tahu dia masukin. Daripada dia bagi pada orang lain, bagi kat dia. Nabi kata, saudara, kau bagi kat dia. Dia hal dia dah fitnah. Kedai tentang Nabi SAW. Kita baru dapat cukup orang curi tabur masjid dan so kita mandi jenazah. Boleh lah kalau kita nak pergi tujuan nak menyodorkan dia, itulah cara sebab nak keterlaluan benar kan. Boleh. Tapi jangan mengaitkan dia. Kan tak boleh kita nak mengaitkan tuan nanti Allah. Kan? Sebab itulah tuan-tuan pelaksanaan hukum hudud di zaman Nabi SAW itu tuan-tuan penuh dengan kemuliaan. Ada satu orang perempuan tuan-tuan datang, wahai Rasulullah, aku dirikan hudud kepada dia, aku rejam. Dan Nabi kata orang ni agak tak betul. Nabi suruh pakar semak dia punya tahap mental kan. Waras kata waras kata. Tapi kau mandum tak? Mandum. Tak apa, kau balik dah dulu. Balik tuan-tuan. Siapa balik tuan-tuan? Suruh dia bersalin tu. Bila dia bersalin tuan-tuan datang dia, wahai Rasulullah, kau dia bersalin, dirikan hudud kepada aku. Tapi anak kau tadi, mana? Ada. Nyusu kata apa? Biasa. Kau balik dah 2 tahun. Nyusu pada 2 tahun. Tuan-tuan berarti Allah. Dah sudah tu tuan-tuan baru kan. Dapat Nabi supaya perempuan ni dah suruh tu hilanglah tak kemana-mana. Tapi datang dia tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan masa Nabi nak solatkan jenazah perempuan ni tuan-tuan, ada sahabat berbisik, wahai Rasulullah, jadi dah melakukan dosa yang serius betul ni. Maka Nabi kata, kalau ada 70 orang iman orang Madinah, dia lebih mulia lagi. Ya? Kita kadang-kadang tuan-tuan mengingatkan kesalahan orang seolah-olah kita terlupa yang dia telah minta ampun dan taubat kepada Allah. Allah pasti menerima ampun dia tuan-tuan. Sebab itulah satu hadis kursi Nabi sebut manusia walaupun dah sekarang ni 9 minit tu. Kan? Saya dah mungkin dah menjadi tadi. Sudah betul apa? Saya tak boleh cakap tuan-tuan, saya sebab tukang kursi. Macam saya sebenarnya boleh minta jemaah boleh kan? Kalau nak jadi kursi lah. Tuan-tuan, ada sikit kita dah 5 minit dah 9. Sebab itulah kita bagi YouTube lah pun saya. Bukan pun tuan-tuan lah pun saya. Jadi tuan-tuan dan puan nanti Allah Nabi SAW tuan-tuan memaafkan orang. Sebab itulah ada satu hari kursi
Allah Subhanahu wa taala nyatakan kalaulah orang tu manusia tu dia punya dosa tentang tak bertampung-tampung dengan bumi, langit pada dosanya. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengampunkan dosanya, malah Allah memberikan ganjaran atas taubat yang kuat. Kan? Dalam kitab Riyadhus Shalihin Nabi ceritakan nak menggambarkan betapa gembiranya Allah bila manusia itu bertaubat, seperti satu orang lelaki yang menyeret kenderaan dia yang penuh dekat unta dari makanan-makanan. Tuan-tuan, dia punya power bank semua kat situ, charger taksi semua kat situ. Tuan-tuan kan? Tak macam mana tuan-tuan, takut gila dia unta ni menggelincang, langsung meninggalkan dia. Dia kocak, dia cari tak cuma dipok. Akhir tuan-tuan, putus asa lah dia, mati dah dekat padang pasir ni. Sebab semua keperluan air, makanan apa semua, tuan-tuan, kredit kad semua kat unta tu. Tuan-tuan, Allah. Maka dia pun balik tertidur. Dalam tertidur tu tuan-tuan, muka tu ditunjang ada sesuatu, terbuka mata tengok unta tu tadi. Maka dia punya riak tu tuan-tuan, sampai dia ternatah tu, wahai Allah, kau lah hamba aku dah Tuhan. Nak menceritakan gembira orang tu, tuan-tuan. Maka Nabi kata, kalaulah kau tahu bahawa orang tu sangat gembira, Allah lagi gembira kalaulah hamba itu bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tak boleh menghukum, menghina ataupun menjatuhkan hukuman ada neraka-lah, apalah orang yang buat kesilapan. Orang yang melakukan kesilapan itu tuan-tuan, ialah kita kesal dengan kesilapan itu, tapi jangan kita hina dia tu, tak boleh. Nak menghina perbuatan itu tak apa. Supaya ambil pengajaran pada kita, tapi nak menghina diri itu tuan, sampai kita sambut keturunan-keturunan tengoklah dunia ini tuan-tuan. Dan apatah lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan perselisihan merebut harta dan jawatan serta kedudukan pada hari ini tuan-tuan. Kalau kita nak bersaing, biarlah kita bersaing secara sihat, kita tunjukkan kemampuan kita. Tapi kalau kita mula dah mengaibkan orang, itu bukan caranya, tuan-tuan. Kau dapat, tengoklah tuan-tuan. Kan kau dapat kan dengan cara macam tu, dapat memang dapat, tapi tuan-tuan tak dapat bertahan. Kan hidup tu panik sebab dapat tu cara yang salah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita dengan mak kita kadang-kadang adalah gantai apa-apa orang. Kita tahu mak kita ni dah hujung-hujung umur, kita pun mesti mak. Aduh, minat lah mak boleh gantai dia mak. Kalau apa mak hadiah anak hidup, iyo. Tak macam mana yang ayo kita tengok acik pakai gulang gantai tu. Kita tengok acik, macam mana boleh pakai gantai rumah ni pula? Rumah bagi kita, menyinggung kita dengan. Maka kita pun pergi lah ke rumah, kita masuk dalam bilik tu, kita tengok rumah apa lah bagi gantai tu. Acik, rumah dah janji dengan saya, rumah rasa dia tu lebih perlukan. Kau dah dia gantai kau, suami kau semua dia gantai bisikal, gantai pagar, semua kau dia gantai. Dia tak tahu pun tak tahu gantai. Dia rumah pergi tu katanya. Sampai hati yang mak halus macam tu. Padahal mak dah janji dah. Langsung kita tak balik kampung, kita tempat dan kita punya contoh kisah drama kan. Tuan-tuan, kan drama Melayu ni boleh diagak. Kalau tuan-tuan tengok drama Melayu, kalau ada di antara tu mula dah insah sama taubat, tu nak biar tu. Tuan-tuan orang kan. Nah tu nak biar. Cerita Melayu tu boleh diagak kan. Cuma bila saya tengok cerita Cina, saya tak susah saya nak menjangkaukan macam mana endingnya. Cerita Cina ni unik sikit tuan-tuan. Kalau cerita dia meraja-meraja dia juga yang berepisod-episod tuan-tuan, banyak kita nak dengar. Tapi kalau cerita apa Melayu tak ada. Tak ada lah cerita beberapa perempuan mak mentua tak setuju ni yang bapak kaya tu. Tak ada cerita yang tu je tu. Semoga kita pun situ lah duduk kan. Tengok sampai dah apa ni sampai kita terlupa nak buat perkara-perkara yang sepatutnya lebih penting. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati Allah, perkara yang kedua yang nak disebut ni adalah soal akidah. Kan? Sebab tu bila Nabi SAW lalu masa Isra' tu dia terbau bau wangi. Tanya kepada Jibril, apa yang bau wangi ini Jibril? Jibril kata, wahai Muhammad, inilah bau wangi datang daripada pusara Masyidah dan tukang sikat anak Fir'aun yang mempertahankan akidah dia. Tuan-tuan nanti Allah, kita lalu ke kubur wangi langsung berselawat kita kan. Allah selesai nama Allah selesai Allah selamatkan aku dia nak komite. Allah terseropak siapa dia betul lah kan. Tuan-tuan langsung terlupa pergi sana pergi kubur. Kalau wangi pula
Tuan-tuan berkata Allah. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, orang lelaki ni sunat kita tuan-tuan kalau kita pakai wangi-wangian, biar wangian kita tu standard ni tuan-tuan. Kan biarlah jenama tu macam fabuloso ke, okey lah tu. Fabuloso ni tak baik. Dan wangi-wangian tertentu lah perfume tu tuan-tuan kan. Biar besok tuan-tuan wangian tuan-tuan rindu-rinduan kepada anak kita dan isteri kita. Kalaulah kita dah meninggal besok tuan-tuan kan, wangi dia satu kepek isteri dengan anak tu terberhenti sini tu. Tanya mana? Kau bau tak bau ni? Kenapa? Macam buaya kan? Itulah dia. Masa teringat kita tuan-tuan. Tapi dah selatin, dua letih Al-Fatihah. Sunat kita berwangi-wangian tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita lalu ke kubur, sunat kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Jangan bimbang apa yang dia pun sampai. Kan itulah tuan-tuan berkata Allah. Tapi janganlah tuan-tuan baca lah. Kalau dia tak jawab, memang tak ada jawab. Tapi kalau sekiranya dia jawab, tuan-tuan pilih dah jalan lain. Tak payah nak jalan ke dia. Kan? Adalah masa saya kepilah bagi tuan-tuan. Adalah satu imam tu kepilah tu di kawan. Tak tadi katanya. Ini cerita ya. Tuan saya nak tengok apa jawapan tuan. Dia baru menguji tuan. Kalaulah satu ketika Tuan Qadi pergi melawat ke masjid-masjid di Pilah tu, ada 46-43 orang saja ni malam, tiba-tiba lalu ke tanah kubur, ada orang pakai kubur tu. Bila Tuan Qadi tanya dia, apa yang tu cik? Dan membantu warna model yang salah kita tulisan ni lah. Botol hijau Apa Tuan Qadi nak buat? Atau tak ada tu? Saya belum faham. Dari dah tu, tuan dia. Habis mana? Yang sebenarnya bagi salam. Itu dia tuan. Sebab tu tuan, so, daripada soalan dia buat macam tu lah. Saya punya jawapan dan setiap kali kalau lalu ke kubur memang sendiri hati tuan. Assalamualaikum ya Allah. Tapi tak adalah saya berharap. Hidup dah kalau dia berharap. Tak adalah sampai sini ada. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahap akidah. Akidah yang kita nak pertahankan ini tentang pastikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar bermanhajkan manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di kalau ngaji ni tuan tak boleh. Allahlah Syekh Al-Barum Syekh Muqaddah pernah pesan tuan masa pengajian di Rasah, dia katakan barang siapa yang nak bertasawuf, nak bertarikat tetapi tak ada ilmu akidah, tak jumpa di dalam kena baca apa kita. Manhaj ni tuan-tuan maknanya ialah kita nak buat, kita nak bina sesuatu perkara sampai kita faham. Kalau salah manhaj, salah cara, tak jadi apa yang kita nak. Katakanlah kita nak buat kodok. Apa manhajnya? Bahannya sama. Daripada Quran dan Hadis, bahannya tuan-tuan dah tentulah tepung. Apa lagi nak baca kodok? Bawang lagi? Minyak? Kabilis. Okey, ada. Bila tu tuan-tuan manhajnya pertama sekali bila ada tepung, ada pisang, ada bawang, ada bilis, ada gula, ada apa tadi? Apa nak buat? Apa nak ambil pertama? Gaul dulu. Tentu yo, tak ada apa gaul dia. Faham tuan kan? Jadi tuan-tuan yang pertama sekali kalau bukan biasa dia akan ditepung pula. Tapi kalau lelaki, kalau dia tanya ambil mampu dulu. Wahal ambil mampu dulu. Ambil tepung dulu. Kalau tak tepung tu kan bab tu kan. Kemudian tu tuan-tuan digaulkan kata tuan tadi tu, panaskan minyak, tuan-tuan tengok. Kalau kita memanaskan minyak tu atas kuali yang melengkung, maka jadilah cukup. Tapi kalau lah kita memasak tuan-tuan, dia punya tapi masak tu macam kuali burger. Lepeng kan tak jadi dia cukup. Lempeng namanya. Kalau tersinggung pula tak kerjaan, lempeng jalur namanya. Apa kalau lempeng jalur? Roti jalur namanya. Itu salah manhaj. Sama lah tuan-tuan. Kalau lah kita ni tuan-tuan tak wajib betul-betul ikut manhaj yang salah, barangkali kita menjadi orang yang berfahaman mujasimah. Itu yang ada mengatakan Allah duduk di satu tempat tu di langit dan malam. Itu bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Dan yang akhirnya tentang solat ni tuan-tuan, jagalah tuan-tuan ya Allah. Solat ni tuan-tuan, kalau orang tu melakukan dosa selain daripada meninggalkan solat tuan-tuan, tak adalah dikubarkan kafir ni. Ialah Imam Syafi'i. Ada
Imam Syafi'i kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafar jihad. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka dia telah kafir yang biasa. Maka dibahaskan ulama tentang kafir itu soal lain tentang, kan? Maka hendaklah kita tahu bahawa semayang ni lah. Bila kita semayang ni tentang kita macam mana berdosa, macam mana lalai cuai, kita semayang, itulah tandanya Allah nak tengok kita kan. Kau sayang dan tuan. Itu tanda apa? Macam kita katakan, selepas kita melanggarkan pasu rumah orang rumah kita, kan disuruh sampai kain kita tak sampai, disuruh pun nanti kita tak mau. Tapi tentang akhirnya balik membawa satu makanan yang disukai oleh isteri kita, hilang marah kita. Tentang apa? Kan maknanya tengok itu tanda sayang. Bila kita semayang ni tentang maknanya kita tanda sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi pesan, siapa menegakkan semayang, dia menegakkan hidupnya. Dan tapi siapa yang meninggalkan semayang, dia telah meruntuhkan agamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna nafatul arifin warzuqna fa'ala nabiyyin wa khataman anbiya wal mursalin wa barakatuh bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.